Sosok pulau besar menggamit dari kejauhan. Misteri alam Melayu bakal menjejakkan kaki ke pulau yang dikatakan penuh dengan misteri dan karamah. Mungkar dan menyeleweng adalah gambaran awal yang mewarnai pulau besar dan kegiatan yang berlaku di pulau yang terletak di bawah takluk negeri Melaka ini. Apa yang tersembunyi dan kenapa kesesatan bermaharajalela di sini? Misteri alam Melayu membongkar rahsia pulau besar. Langit pagi yang mendung seolah-olah memayungi perjalanan ini. Pertama kali menjejakkan kaki di pulau besar, sukar untuk digambarkan dengan kata-kata akan ketenangan dan kedamaian yang mengelubungi pulau ini. Pulau besar mempunyai kisah mistik dan legendanya tersendiri, khususnya dengan kisah awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Selat Melaka ini merupakan satu selat yang banyak dilalui oleh kapal-kapal pedagang daripada dulu sehingga kini. Bahkan selat yang terkaya sekali ialah di Selat Melaka, perayaan Selat Melaka, kerana banyak-banyak harta karun daripada peninggalan kapal-kapal sekarang. Jadi pulau besar adalah satu pulau yang kedudukannya yang dijadikan untuk pedagang dahulunya untuk berteduh, untuk mengambil air. Kalau dalam catatan Tiongkok, atau catatan Cina, kita lihat dia menyebutkan Pulau Wushu. Dipercayai, kerana itulah pulau besar menjadi salah satu destinasi segelintir manusia yang percaya dengan amalan syirik seperti memuja kubur, membayar nazar dan bertapa. Ajaran Islam secara jelas melarang barang siapa yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tergolong dalam golongan yang tidak mendapat keampunannya kerana telah menduakan Yang Maha Esa atau lebih ringkasnya syirik. Di pulau yang dikatakan karamah ini, dipercayai ada beberapa tempat yang begitu popular dan menjadi tumpuan para pengunjung luar. Antara yang terkenal adalah makam Nenek Tempayan. Jika dilihat dari saiz makamnya, didapati makam ini berukuran 2 atau 3 kali ganda daripada makam biasa. Sebenarnya tentang khurafat ni memang sensitif sikit lah kalau kita nak cerita pasal khurafat. Tapi apa yang berlaku hanyalah budaya saja kebanyakan sini. Jadi bila dia sampai sini, dia taburlah bunga. Tabur bunga, dia pasang setanggi apa semua, dan sambil tu dia berdoa di sini. Dalam penelitian saya, orang yang pergi ke pulau besar ni terbahagi kepada beberapa kategori lah, kita katakan. Pertamanya, orang yang nak mencari Tuhan. Orang sofi, orang yang mengamalkan tasawuf, mereka itu. Yang keduanya, orang yang nak mendapatkan keberkatan tapi dia tak tahu, dia ikut. Di hadapan kubur Nenek Tempayan, terdapat sebiji batu besar yang merekah. Menurut cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, rekahan ini kononnya terjadi kerana tundingan jari telunjuk Nenek Tempayan pecah. Ternyata, makam ini juga menjadi mangsa keserakahan manusia yang datang dengan hajat terpesong untuk menurun dan membuat hajat yang entah apa. Isu khurafat berkait dengan isu akidah Islam. Khurafat bermaksud sesuatu yang dipercayai boleh memberi manfaat dan juga mudarat selain dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tabaan khurafat merupakan sesuatu perkara yang haram dan jelas mempunyai unsur syirik
dan bagi mereka yang melakukan perbuatan khurafat ini dikira sebagai sesat dan murtad, boleh keluar daripada Islam. Berhubung dengan khurafat ni ialah cerita ataupun kisah yang bertolak kepada rekaan ataupun hayalan. Selain itu juga ia merupakan satu bentuk ajaran yang benda itu berkait rapat dengan kepercayaan individu ataupun kumpulan yang bila dirujuk kepada agama, dia bercanggah dengan tuntutan agama yang sebenarnya. Berhampiran dengan pantai di pulau ini pula terletaknya Perigi Bunian. Perigi ini juga dijadikan tempat pemujaan. Lokasi perigi ini dipagari pokok bakau dan juga pokok mengkuang di sekelilingnya. Air di perigi ini cukup jernih dan menyegarkan. Dikatakan, perigi ini digelar Perigi Bunian kerana ada nelayan yang berlindung di kawasan ini ketika cuaca buruk pernah terdengar suara sekumpulan wanita bergelak ketawa di perigi itu. Oleh kerana kedudukan perigi itu dipercayai terletak di dalam kawasan perkampungan orang Bunian, maka ia didakwa sebagai perigi yang dikuasai orang Bunian. Pesisir pantai sudah dijejaki, semak dan hutan sudah ditempuhi. Pulau besar yang terpentingnya, adanya bersemadinya di situ para wali, orang-orang suci, kekasih Allah Taala, yang mereka ini mempunyai keberkatan. Dan keberkatan mereka itu diambil oleh orang. Biasanya tempat ni kira antarabangsa lah. Sepengetahuan abang kat sini, termasuklah Cina, India, orang Melayu kita sendiri. Dan ada lagi bangsa-bangsa asing lah. Orang Eropah, orang Arab pun biasa sampai sini. Tapi mengikut dia orang ni, mengikut atas kepercayaan masing-masing. Dan di atas kehendak masing-masing. Jadi tak semua yang datang ke sini semata-mata untuk melakukan pemujaan, khurafat, ataupun setengah tu juga dia datang sini hanya untuk menziarah sahaja. Setengah tu pula dia datang sini atas sebab-sebab tertentu. Contoh dia macam untuk tajamkan lagi ilmu-ilmu perubatan dia ataupun ilmu persilatan dia. Kan? Maksudnya mereka menganggap pulau besar ni adalah satu pulau besar tempat yang ada karomah. Kerana pernah dihuni pulau ni oleh para wali-wali Allah satu ketika dulu. Misteri Alam Melayu meneruskan pencarian kawasan terpesong lagi menyesatkan yang menjadikan pulau besar sebagai pulau keramat. Pencarian tertumpu ke puncak paling tinggi di pulau ini. Batu besar setinggi kira-kira 3 meter ini dan mempunyai rekahan di tengah-tengahnya digelar Batu Belah. Dipercayai, belahan tersebut terhasil apabila Panglima Lidah Hitam menjelirkan lidahnya ketika menunjukkan kehebatan ilmu persilatan beliau pada rakan-rakannya. Di celah rekahan batu tersebut, kelihatan sebuah lubang dan dipasang dengan stanggi. Dipercayai, pemuja akan membaling shilling ke dalam lubang tersebut dan membuat hajat. Turut kelihatan, kain-kain kuning yang ditambat pada pokok sekitar kawasan Batu Belah ini dipercayai untuk dijadikan tangkal atau azimat oleh pihak-pihak yang tertentu yang beranggapan dapat mengambil semangat di kawasan tersebut. Walaupun begitu, di sebalik keserakahan segelintir masyarakat yang percaya akan karamah di pulau besar ini, terdapat juga inisiatif dari pihak-pihak tertentu yang menulis amaran di atas batu belah ini. Pihak berkuasa tempatan juga turut mengambil tindakan, namun ternyata semuanya masih tidak menampakkan hasil nyata. Malah, pulau besar makin megah dengan keramahnya.
Makam As-Said Sultan Al-Arifin Syed Ismail radhiyallahu anhu. Apakah keistimewaannya Sultan Al-Arifin Syekh Ismail ini sehinggakan makam beliau menjadi antara tujuan utama pengunjung ke pulau besar ini? Tentang pembangunan daripada apa yang ada dulu dan sekarang memanglah berubah. Kalau dulu chalet-chalet ni pun tak ada lagi. Chalet-chalet ni pun dibangunkan semenjak tahun 80-an lah. Baru dia bangunkan chalet-chalet pembangunan apa yang ada ni. Sebelum ni muka bumi dia ni boleh kata hutan sajalah. Yang ada itulah masjid dan makam-makam yang ada tu. Nama sebenar beliau ialah Sultan Al-Arifin Syekh Ismail Ibn Said Abdul Qadir Ibn Said Abdul Jabbar. Beliau adalah keturunan yang ke-18 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail dilahirkan pada 17 Rabiul Awal pada tahun 867 Hijrah bersamaan 1463 Masihi di Baghdad. Bapanya bernama As-Said Asy-Syaikh Abdul Qadir serta ibunya bernama Sayyidah Fatimah. Moyang beliau Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah yang sangat termasyhur di seluruh dunia. Beliau juga dikenali sebagai wali lanang di Kepulauan Melayu. Menurut riwayat, sewaktu beliau ke Madinah menziarahi makam Nabi, beliau telah mendengar satu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ajaran Islam ke Kepulauan Jawa. Beliau kemudiannya mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama-sama 16 orang sahabat pada tahun 1495 Masihi. Antara guru beliau ialah Syekh Yusuf As-Siddiq serta saudaranya Said Ibrahim. Di Pulau Besar, ajaran Islam berkembang luas dan beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai di seluruh Kepulauan Melayu termasuk India, Samudra Pasai, Champa, Kelantan dan di seluruh Kepulauan Melayu. Antara murid beliau yang sangat masyhur ialah Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang serta Raden Paku atau Sunan Giri. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail radhiyallahu anhu meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal tahun 925 Hijrah ketika berusia 58 tahun serta dikebumikan di sini. Jadi Pulau Besar tu dikunjungi pertamanya kerana dia universiti, sama ada orang mencari ilmu ketuhanan ataupun untuk persilatan, dan dia juga seperti hospital, duduk situ berdoa, sembuh. Bila sembuh, orang ni balik ke kampung cerita, orang yakin, pergi, kemudian Batu Mang. Nak minta itu, nak minta ini. Ini semua tahap-tahap yang amat berbahaya untuk umat Islam. Kerana apa? Dia boleh menodai kesucian agama Islam. Dia boleh menjadikan Islam ini dipandang sebagai agama yang jumud. Boleh menyebabkan bukan Islam berpersepsi yang negatif terhadap orang Islam. Menjadi tumpuan tu tadi Batu Belah, macam Gua Yunus, tempat-tempat yang tersembunyi lah. Suatu masa dahulu, makam ini pernah dirobohkan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan kegiatan khurafat terus bermaharajalela. Namun kini, tapak peninggalan sejarah ini dijaga rapi dan dipagar buat tatapan para pengunjung. Motif mereka memuja perkara benda yang khurafat syirik, yang sesat ini, yang pertama sekali nak cari kesenangan dengan cara yang mudah. Benarnya inilah khurafat yang berlaku walaupun melibatkan orang-orang yang terpelajar atau berjawatan tinggi. Selain daripada pemujaan kubur, kita melihat juga beberapa amalan khurafat berlaku di Pulau Besar. Antara lain ialah pemujaan kepada busut-busut dan juga batu-batu besar yang memang kita tahu bahawa Pulau Besar tadi mempunyai banyak batu-batu timbul yang kadang-kadang menyerupai pelbagai objek yang ada lah.
Kemuncaknya, ketika sambutan Maulid Rasul di mana begitu ramai pengunjung akan hadir, tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam melakukan aktiviti yang barangkali bercanggah dengan ajaran Islam. Menziarahi makam memang digalakkan di dalam Islam, di samping menghadiahkan Al-Fatihah, Yasin serta doa-doa. Malahan, agama lain juga turut menggalakkan penganutnya berkelakuan yang sama. Namun, di samping menziarahi, terdapat segelintir yang melakukan aktiviti khurafat seperti memuja makam, meminta nombor dan menurun. Perbuatan ini adalah jelas bertentangan dengan akidah Islam, syariat Islam dan peradaban Islam sekalipun. Dan bagi mereka yang terlibat dengan gejala ini harus sedar, harus bertaubat. Perbuatan ini bertentangan dengan Islam dan tidak diperakui oleh Islam dan boleh membawa kepada kufur dan murtad, keluar daripada Islam. Jadi mereka yang terlibat dengan gejala ini perlu kembali ke pangkal jalan, perlu bertaubat daripada kesalahan yang dilakukannya dan meninggalkan perbuatan ini buat selama-lamanya. Aktiviti khurafat ni tu, maksud saya kata tadi, kita tak dapat yang khusus tentang perbuatan diorang ni. Yang nak mengatakan diorang ni khurafat yang khusus ni kita tak dapat lagi. Dan saya rasa belum ada lagi kena tangkap tentang bab khurafat ni tadi. Tapi kata-kata yang datang tadi dengan cara itulah. Kan? Kehendak dan maksud diorang macam umpama diorang pergi Batu Belah pun pada orang India tu dia jadikan tempat tu sebagai tempat semayang dia lah. Dan kepada orang-orang yang Islam ni tadi, yang dalam persilatan tadi, mereka hanya menyusul, orang kata, menyusul tempat-tempat pertapaan orang dulu. Lilin dan setanggi dibakar, air mawar direnjis. Malahan, ada yang tidur di tepi makam serta berjalan mengelilingi kubur bagaikan tawaf. Hampir di setiap makam, terdapat tabung balut kain kuning, dipercayai untuk mengutip derma atau tempat membayar niat atau menunaikan nazar. Amalan syirik dan khurafat yang dilakukan di pulau ini sudah bermula sejak dahulu lagi. Suatu masa dahulu, pulau ini pernah dijadikan salah satu tempat mandi safar yang diisi dengan aktiviti harian dan nyanyian yang ternyata bercanggah dengan syarak. Hasil dakwah dan kesedaran masyarakat tentang kesalahan amalan itu, tradisi mandi safar itu lenyap begitu sahaja. Sejak beberapa tahun lalu, Jaim melalui bahagian penguatkuasaannya telah merobohkan beberapa makam yang sering dijadikan pusat pemujaan segelintir manusia. Antaranya makam tujuh beradik, makam nenek tempayan pecah, makam nisan 1 dan keramat tempayan. Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991, Seksyen 69 menyebut, barang siapa yang memuja pantai, pokok kayu, padang, kubur, hutan belukar, bukit atau mana-mana orang atau apa-apa benda dengan apa-apa jua cara yang bercanggahan dengan hukum syarak adalah satu kesalahan. Islam. Kalau nazar tadi bercanggah dengan tuntutan syarak, maka ianya tidak boleh dilaksanakan. Namun kalau katakan dia menazar
nazar menyembelih kambing itu dibolehkan, tetapi kalau nazar sembelih kambing dengan syarat pergi ke Pulau Besar, keliling kubur dulu, itu bercanggah dengan itu punya syarat. Alangkah bagusnya kalau kita berusaha melalui akal kita, berusaha melalui sumber tenaga, mata, tangan, telinga, nafsu, tubuh badan yang ada pada kita ini, untuk kita mencapai keperluan-keperluan kita yang selari dengan tuntutan agama. Dengan kerjasama badan berkuasa lain seperti pihak polis, Maim juga kerap memantau segala aktiviti yang dijalankan oleh para pengunjung. Bila sesuatu lokasi yang digunakan untuk memuja perkara-perkara khurafat itu dirobohkan ataupun disita oleh pihak berkuasa agama, selang beberapa bulan naik balik, disebabkan apa? Puncanya disebabkan oleh kejahilan, disebabkan oleh kefanatikan terhadap unsur khurafat berkenaan. Kadang yang puja dulu orang lain. Bila dirobohkan 2-3 bulan tak ada, orang lain pula datang dan buat perkara yang sama. Jadi Pulau Besar yang terpentingnya adanya bersemadinya di situ para wali, orang-orang suci, kekasih Allah Taala, yang mereka ini mempunyai keberkatan, dan keberkatan mereka itu diambil oleh orang. Maka orang yang di sana pun, sebab mereka yakin bukan minta kepada kubur. Pihak mahkamah juga boleh memerintahkan supaya alat-alat, bangunan atau binaan yang digunakan bagi aktiviti pemujaan dan khurafat dimusnahkan dengan serta-merta. Sedih rasanya tatkala kaki ingin melangkah masuk ke bot meninggalkan pulau yang penuh keramat ini. Bertambah sedih lagi apabila mengenangkan kegiatan memuja makam dan kawasan-kawasan keramat masih lagi berlaku.